Larut Matang dan Selama merupakan sebuah daerah di utara negeri Perak. Ia mempunyai keluasan 170 km persegi. Daerah ini ditadbir oleh Majlis Perbandaran Taiping dan Majlis Daerah Selama. Daerah Larut Matang dan Selama lebih dikenali kerana beberapa perkara. Di antaranya, tempat pertama dibina landasan kereta api di Tanah Melayu dalam tahun 1885. Pelabuhan Port Weld atau Kuala Sepetang, Taman Tasik Taiping, Hutan Paya Laut, Tapak Prasejarah Pulau Kalumpang dan sebagainya. Bandar Taiping terletak di utara negeri Perak. Ia merupakan bandar terawal di negara ini yang telah dibina oleh Inggeris dalam tahun 1880-an. Taiping mempunyai penduduk lebih kurang 200,000 orang. Bandar ini berkembang hasil daripada terjumpanya biji timah dalam abad ke-19. Ramai buruh dari China telah masuk untuk bekerja di lombong-lombong biji timah ketika itu. Sekarang ini, Taiping yang merupakan bandar pentadbiran daerah Larut Matang dikenali sebagai Bandar Warisan. Sesuai dengan gelaran tersebut, Bandar Taiping masih mengekalkan bangunan-bangunan lama yang dibina ketika era penjajahan Inggeris. Kuala Sepetang pula yang dulunya dikenali sebagai Port Weld terletak di kuala sungai yang bertemu dengan Selat Melaka. Ia mempunyai jarak 15 km dari Bandar Taiping dan 280 km dari Kuala Lumpur. Di kawasan ini terdapat hutan paya laut yang luas yang mewakili kira-kira 7% hutan paya laut di negara ini. Keluasan hutan paya lautnya ialah lebih kurang 40,000 hektar. Sebahagian besar penduduk Kuala Sepetang terdiri daripada kaum Cina dan aktiviti ekonomi penduduk setempat ialah sebagai nelayan dan peniaga. Selain daripada itu, Pusat Eko Pelajaran Hutan Paya Laut Kuala Sepetang yang diuruskan oleh Jabatan Perhutanan bertanggungjawab mengawasi hutan paya laut di sini. Mereka mengawal segala aktiviti yang melibatkan hutan paya bakau. Dikatakan pengurusan hutan paya laut di sini merupakan yang terbaik di dunia. Kebanyakan pokok-pokok hutan paya laut ini ialah terdiri daripada pokok-pokok bakau. Seperti yang diketahui, hutan paya bakau amat penting dan istimewa kerana ia menjadi penampan kepada tsunami. Hutan paya laut yang majoritinya terdiri daripada pokok-pokok bakau juga menjadi habitat pelbagai spesies haiwan dan burung. Dikatakan hutan ini menyimpan 114 spesies ikan, 20 spesies udang, 48 spesies ketam dan 156 spesies burung. Bukan setakat itu, hutan paya ini penting sebagai tempat pembiakan hidupan akuatik dan bukan akuatik di sekitar kawasan ini. Hutan paya laut ini telah digazetkan sebagai hutan simpan dalam tahun 1902. Di sekitar perairan hutan paya laut Kuala Sepetang ini terdapat pelbagai aktiviti para nelayan. Di sini terdapat aktiviti memelihara ikan dalam sangkar. Dikatakan spesies ikan yang dipelihara di sini di antaranya ialah ikan kerapu. Hasil yang diperoleh akan dieksport ke luar negara seperti Jepun. Wujud juga kegiatan pemeliharaan kerang yang juga diusahakan oleh nelayan setempat. Tiap-tiap pancang yang terdapat di perairan ini merupakan tapak pemeliharaan kerang. Apabila telah cukup matang, kerang-kerang ini akan dituai dengan menggunakan cara yang khusus. Di sini juga terdapat pengusaha chalet terapung yang mengenakan kadar sewa yang berpatutan.
Tentu seronok menginap di chalet terapung seperti ini sambil menunggu umpan pancing di sambar ikan. Di sekitar kawasan Kuala Sepetang juga terdapat perusahaan membuat kayu arang. Perusahaan kayu arang ini telah wujud sejak tahun 1930-an. Bekalan kayu yang diperoleh kilang arang kayu ini didapati daripada pokok-pokok bakau yang tumbuh di hutan paya laut. Terdapat beberapa buah dapur dalam setiap kilang membuat arang kayu ini. Dapur ini dibina daripada batu bata dan separuh bulat. Bentuk separuh bulat ini bertujuan untuk memberikan suhu yang sekata dalam dapur berkenaan. Kebiasaannya, spesies kayu bakau minyak dan kayu bakau kurap digunakan untuk menghasilkan arang kayu yang berkualiti. Kayu-kayu yang hendak dibuat arang ini akan disusun secara menegak dalam dapur tersebut. Biasanya, sebuah dapur boleh memuatkan 1,500 batang kayu. Setelah selesai kayu disusun, pintu dapur akan ditutup dengan tanah liat dan pasir dengan meninggalkan sedikit ruang untuk tempat menyalakan api. Proses memanaskan kayu dalam dapur mengambil masa selama sebulan. Sebenarnya, kayu tersebut bukan dibakar tetapi dipanaskan. Suhu tinggi dalam dapur akan mengeringkan kayu-kayu dan seterusnya menjadikannya kayu arang. Dalam proses ini, kayu dibakar dengan api yang kuat selama 10 hari. Ia kemudiannya dibakar dengan api yang sederhana. 10 hari yang terakhir, api dipadamkan dan pintu dapur disimen sepenuhnya. Uap berbentuk asap akan keluar dari ruang yang terdapat di bahagian atas dapur berkenaan. Kayu akan menjadi arang setelah tiada lagi uap berbentuk asap keluar dari dapur terbabit. Setelah itu, kayu arang dikeluarkan serta dibungkus dan dipasarkan. Hasil arang kayu ini juga diekspor ke luar negara seperti Jepun. Sebenarnya, kayu arang bukan saja digunakan untuk bahan bakar, malah untuk menjadi bahan ubatan dan bahan dalam pembuatan alat solek. Berhampiran Kuala Sepetang juga terdapat bekas penggalian perkuburan masyarakat prasejarah. Untuk pergi ke sana adalah dengan menggunakan bot. Pulau Kalompang telah diisytiharkan sebagai kawasan bersejarah kerana terdapat artifak yang berusia lebih 1000 tahun telah dijumpai di sini. Di antara artifak yang dijumpai di tapak prasejarah ini ialah tengkorak dan rangka manusia, periuk belanga, kubur, manik-manik dan sebagainya. Terdapat sejumlah besar kulit kerang di sana sini di tapak bekas penggalian prasejarah ini. Ahli arkeologi percaya kawasan ini pernah didiami oleh masyarakat Melayu Proto. Tapak arkeologi ini dikatakan amat penting kerana ia merupakan satu-satunya tapak arkeologi hutan paya laut yang wujud di Asia Tenggara. Tidak jauh dari Kuala Sepetang juga terdapat destinasi persinggahan burung antarabangsa ketika musim sejuk. Tempat berkenaan amat diminati oleh pelancong dan pengkaji dari dalam dan luar negara. Kuala Gula menjadi tempat persinggahan pelbagai spesies burung. Fenomena ini terjadi dari bulan Ogos hingga bulan April pada setiap tahun. Segala informasi Kuala Gula boleh didapati di Pusat Konservasi Hidupan Liar Kuala Gula. Pusat Konservasi Hidupan Liar Kuala Gula ini telah ditubuhkan dalam tahun 1980. Ia terlibat dalam aktiviti-aktiviti konservasi burung.
Pusat ini diuruskan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Kuala Gula merupakan salah sebuah daripada 55 kawasan di negara ini yang telah dikenal pasti sebagai kawasan penting burung-burung. Manakala di seluruh dunia terdapat lebih kurang 7,500 kawasan penting burung-burung. Selain daripada itu, di Kuala Sepetang juga terdapat Muzium Matang. Muzium ini pada asalnya merupakan kediaman Ngah Ibrahim, pembesar Perak yang terletak dalam kota Ngah Ibrahim dan telah dibina dalam tahun 1854. Muzium ini menyimpan pelbagai sejarah lampau. Koleksi bahan-bahan yang dipamerkan di sini adalah terdiri daripada bahan-bahan milik Long Jaafar, Ngah Ibrahim, zaman pemerintahan Inggeris, pemerintahan Jepun dan sebagainya. Ngah Ibrahim menjadikan kediamannya sebagai pusat pentadbiran daerah Larut. Ia kemudiannya digunakan oleh penjajah Inggeris setelah Ngah Ibrahim dibuang negeri. Kediaman ini juga pernah menyaksikan perbicaraan peristiwa pembunuhan Residen Inggeris J.W.W. Birch oleh Datuk Maharaja Lela. Muzium ini sentiasa dijaga dan sentiasa bersedia menerima kunjungan pelawat yang datang ke sini. Di luar Muzium Matang ini terdapat pusara Ngah Ibrahim. Kunjungan ke Kuala Sepetang tidak akan lengkap jika pengunjung tidak singgah di gerai-gerai mi udang yang terdapat di sekitar sini. Dikatakan mi udang yang dijual di sini amat enak dan harganya juga amat berpatutan. Sebenarnya, di negeri Perak masih banyak tempat-tempat lain yang istimewa yang menarik untuk dikunjungi. Daerah Larut Matang dan Selama cuma sebahagian sahaja daripada daerah-daerah di Perak yang kaya dengan sejarah lampau dan lokasi-lokasi yang menarik.